Sila like, share, subscribe dan tekan loceng untuk mendapat makluman segera program-program akan datang. Terima kasih di atas sokongan anda. Terlebih dahulu, terima kasih kepada Datuk A. Kohilan Pillay kerana sudi bersama dengan saya di My Politik Unite TV. Datuk A. Kohilan Pillay adalah calon Barisan Nasional untuk kerusi Parlimen P115 Batu. Ya. Datuk, terima kasih kerana bersama dengan saya hari ini. Ya, saya tengok Datuk pun memang nampak penat tapi tak apa. Penat tapi puas ya. Betul. Bekerja keras Datuk. Betul. Datuk, cuma tinggal 3 hari sahaja lagi sebelum hari pembuangan undi pada hari Sabtu ini, 19 hari bulan November 2022. Bagaimana momentum kempen Datuk sendiri setakat ini? Menariknya 2 hari lepas Datuk, anda dilihat menggunakan tuk-tuk untuk berkempen. Ini satu keedah yang menarik. Ya. Saya rasa Datuk seorang aja yang menggunakan tuk-tuk ni mendapat banyak perhatian ya. Datuk. Dia macam ni, bermula dengan penamaan calon. Saya telah mula berjumpa dengan targeted group, ikut target group. So antaranya ialah masyarakat Tionghoa. Pada hari pertama, saya telah berjumpa dengan masyarakat Tionghoa kerana sebelum itu ada isu-isu boikot dan sebagainya. Jadi saya menjadikan perkara ini perkara yang perlu diselesaikan secara amicable, secara terbaik. Jadi saya telah berjumpa dengan pengundi-pengundi dan leaders. Saya telah berjumpa dengan leaders dari NGOs, saya bawa ke muka perbincangan dan akhirnya satu penyelesaian yang terbaik telah tercapai di mana mereka sanggup bekerjasama dan menyokong Barisan Nasional. Yang kedua, hari kedua saya berjumpa juga dengan masyarakat Cina tetapi yang mewakili tokoh-tokoh Cina. So bila masuk tokoh-tokoh Cina dah selesailah isu masyarakat Cina akan memboikot saya dan sebagainya. Selesai. Dan selepas itu saya mula masuk ke untuk menarik perhatian minda masyarakat Melayu pula, di mana saya telah melawat semua PPR, rumah kos rendah yang dimiliki di DBKL ni. Jadi saya telah pergi, pertama sekali saya telah pergi ke PPR Batu Muda, selepas tu saya pergi ke PPR Taman Wayu, selepas tu saya pergi PPR Pekan Batu dan sebagainya. Jadi melihat sendiri apa masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk di situ. Selepas itu saya mula melakarkan apa cadangan mereka, apa pula langkah-langkah yang boleh saya tambah baik supaya masalah itu dapat diselesaikan. Masalah yang tertunggak begitu lama, iaitu lebih dari 15 tahun. Datuk, jadi PRU kali ini juga mencatatkan sejarah rekod tertinggi untuk calon kerusi parlimen seramai 945 calon. Parlimen Batu sendiri mencatatkan rekod seramai 10 calon, pertemuan 10 penjuru. Well, some would say this is good for democracy. Obviously, we'll celebrate democracy. Tapi bagaimana dengan pengundi? Takkah dia orang akan berasa keliru, ada orang pening nak memilih calon sebab dah terlalu ramai kan? Dalam satu ballot paper, satu kertas undi tu 10 calon tu. Bagaimana pandangan Datuk sendiri dalam konteks ini? Bagi saya banyak calon tu bagus juga. Satu persaingan yang
sihat yang perlu digalakkan. Tetapi kalau kita lihat, ini mungkin kerana dulu yang menang di kawasan sini ialah dari parti bebas. Jadi oleh kerana parti bebas yang menang dulu, jadi lebih ramai yang nak cuba nasib menjadi yang berhormat di kawasan sini. Itu mungkin salah satu faktor yang menyebabkan begitu ramai calon bebas di kawasan ini. Memanglah senarai itu begitu panjang, tetapi ada logo parti-parti, ya, logo parti-parti, dan juga kalau mereka calon bebas ada simbol calon dan sebagainya. Tetapi saya percaya rakyat akan buat pilihan yang tepat dengan melihat pada logo. Ya, bukannya nombor. Dalam kertas undi tiada nombor 1, 2, 3, 4, tidak ada. Tiada nombor. Tiada nombor. Jadi dia ada logo parti saja. Jadi kalau kita lihat nombor 9 tu, susunan dalam nombor 9 tu ada dacing. Kita boleh lihat dacing. Dacing lah simbol kita. Jadi sokong pangkal lah di situ. Jadi pada 2018 calon bebas tersebut sebenarnya dibantu oleh jentera pilihan PKR, ya. Betul. Ya. Dan yang menariknya di Parlimen Batu kali ini, Datuk, kita nak ke soalan yang lebih panas sedikit, ya. Kali ini adakah Datuk merasakan peluang terbaik untuk Datuk sendiri selaku calon Barisan Nasional untuk merampas kembali kursi Parlimen di Batu ini, kerana Tian Chua juga bertanding menentang incumbent calon Pakatan Harapan, Saudara P. Prabhakaran. Tidakkah undi akan berpecah ataupun split? Sekali lagi, sekaligus memberi peluang pada pihak lawan, calon lawan, terutamanya kepada Barisan Nasional untuk memenangi kerusi Parlimen Batu. Okey, bagi saya itu mungkin satu faktor yang akan menjadi menentukan kemenangan Barisan Nasional, di mana perpecahan yang berlaku di dalam parti Pakatan Harapan dan bekas Pakatan Harapan, iaitu Tian Chua. Jadi ini adalah persengketaan antara mereka. Saya tidak campur dalam urusan tersebut, tetapi Barisan Nasional mempunyai penyokong setia, penyokong kekal yang begitu lama menunggu untuk membawa perubahan di kawasan ini. Itulah faktor yang paling menggalakkan. Yang kedua ialah sebagai saya bekas cikgu di sini, sebagai pelajar yang belajar di sekolah, saya merupakan anak tempatan mana belajar di sekolah Seri Delima, sekolah rendah dan sekolah menengah Raja Abdullah, dan memulakan karier pengajaran saya di Simah College Arts and Science, itu pun di Batu juga. Jadi itu menjadi satu strength kepada saya, di mana begitu ramai ibu bapa pelajar-pelajar saya dulu, pelajar-pelajar saya berada di sini. Begitu juga kawan-kawan saya, sahabat saya, sekolah, classmate kan, schoolmate, semuanya berada di kawasan sini. Majoritinya berada di sini. Ada juga 2 hari lalu saya punya kawan balik dari Canada. Dia datang cari saya di semua PDF. Akhirnya dia berjumpa saya di PPR Taman Wayu. Jadi ini merupakan satu faktor yang menggalakkan, memberi macam booster kepada saya untuk kerja lebih kuat lagi dengan semangat environment punya environment yang friendly, yang friend yang begitu banyak sekali ini. Maka itu merupakan satu faktor yang akan menentukan kemenangan Barisan Nasional, saya rasa. Jadi pelajar Datuk sekarang semua dah layak mengundi, Datuk. Ya, semua dah dewasa. Saya rasa nak panggil Datuk cikgu lah, Datuk. Ya, cikgu. That's why saya menggunakan di sini saya lebih glamour as a Cikgu Kohilan. Cikgu Kohilan. Lebih mesra panggilan tu. Jadi untuk rekod, kerusi Parlimen Batu ni pernah dipegang oleh Barisan Nasional daripada tahun 1986 sehingga 2008, ya. Dan berbalik kepada faktor pengundi Cina atau Tionghoa, Datuk, kerusi Parlimen Batu ni memang kerusi panas di dalam konteks Barisan Nasional itu sendiri. Presiden MCA pernah mengumumkan sebelum ini MCA bercadang untuk meletakkan calon, ataupun sebenarnya MCA dah pun menamakan calon pada ketika itu, untuk bertanding di Batu. Apapun memang pihak MIC dan MCA telah pun sepakat untuk bekerjasama di dalam kempen pada kali ini, tetapi tidak akan hanya sedikit sebanyak, Datuk, memberikan kesan ke atas keyakinan pengundi di Batu, terutamanya masyarakat Cina. Okey, sebenarnya begini, nama saya telah pun di announce oleh
Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, Presiden Barisan Nasional, dia sudah umumkan. Selepas itu hari kedua baru kami diberitahu ada juga satu lagi calon dari MCA yang akan dicalonkan di sini dan sebagainya. Akhirnya walaupun mereka mengatakan mereka akan boykot dan sebagainya, tetapi bagi saya percaya dengan rundingan, kerjasama melalui rundingan. Sebab saya pernah buat banyak isu-isu, banyak perkara-perkara secara amicably saya selesaikan dengan cara rundingan. Jadi hari pertama memang saya bagi tahu media that saya akan bincang dengan pihak MCA dan saya yakin MCA akan sokong kami kerana kami adalah ahli keluarga, adik-beradik yang kadang-kadang mesti ada ups and downs dan sebagainya, tetapi saya yakin mereka akan kembali. Dan saya di sini telah menggunakan mediator, seorang yang berpengalaman dalam bidang pendidikan, memainkan begitu banyak peranan dalam membantu sekolah-sekolah Cina dan sebagainya. Saya telah menggunakan mediator tersebut dan juga seorang peniaga untuk menyelesaikan masalah antara kami dengan masalah MCA. Dan dengan mudah saja masalah itu dapat diselesaikan. Pada hari ketiga kami sudah selesaikan. Seperti orang kata storm in cup. Jadi untuk sementara saja dalam 3 hari, selepas itu hubungan kami begitu akrab, baik, dan mereka pun mula menyertai dalam semua program-program yang dianjurkan oleh MIC ataupun oleh UMNO atau Barisan Nasional at large. Jadi ini menunjukkan komitmen, kesetiakawanan yang kita ada pada Barisan Nasional. Ibarat hubungan suami isteri, Datuk, sedangkan lidah lagi tergigit. Betul. Dan and to be fair, Datuk, semua gabungan pada kali ini pun mempunyai isu pembagian kerusi. Semua tak boleh kata kami perfect, kami tiada masalah langsung. Semua gabungan ada isu. Tetapi yang paling penting di pengakhirannya semuanya dapat diselesaikan secara aman dan damai. Kembali kepada demografi pengundi di Parlimen Batu ni, Datuk, menarik, pengundi Melayu seramai 42%, pengundi Cina 38% dan pengundi India 70%. Bagaimana demografi ini bagi pandangan Datuk dan juga bagaimana penglibatan golongan B40 dalam konteks demografi pengundi di Parlimen Batu? Okey, di sini saya boleh kata iaitu ini merupakan Parlimen Batu merupakan satu-satu kawasan yang mempunyai paling ramai kumpulan B40. Ini adalah kerana dulu bila mana berlaku penempatan semula rumah-rumah setinggan dipecahkan, maka pemindahan tu adalah dibawa ke kawasan Batu. Jadi begitu banyak rumah PPR dibina di kawasan Batu ni adalah hasil dari pemindahan dari pelbagai kawasan di Kuala Lumpur. Resettlement, Yes, resettlement. Jadi mereka ni sekarang bukan isu sama ada Melayu, Cina, India dan sebagainya. Tetapi masalah besar yang menunggu di hadapan kita ialah masalah B40. Bagi masyarakat di sini, yang penting kata orang, what we put on the table to eat, food on the table. Itu yang paling penting. Apa kita dapat makan pada hari tersebut. Macam kais pagi makan pagi, kais petang makan pagi. Begitulah kisah penduduk B40 di kawasan ni. Jadi bagi mereka saya telah membawa beberapa manifesto, beberapa cara-cara untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kita harus mengurangkan masalah kemiskinan dengan create peluang-peluang pekerjaan yang lebih di kawasan ini supaya belia-belia di sini, tak kira Melayu, Cina, India dan sebagainya. Saya yakin bila mereka sama-sama mencari peluang pekerjaan ni, dapat pekerjaan, sudah pasti mereka akan membawa pendapatan ke rumah dan akhirnya keluarga itu akan berada dalam keadaan sejahtera. Hari ini saya nampak bila saya pergi ke rumah-rumah PPR, sampai ada satu rumah tu 3 keluarga. Sebenarnya mempunyai 3 bilik yang kecil, kan? Tapi ada 3 keluarga. Saya terkejut melihat keadaan ni. Keadaan kemiskinan di kawasan Batu ni memang serius. Ini adalah kerana 3 penggal yang sudah tu, pakatan ataupun pihak PKR dan sebagainya yang menjadi yang berhormat di sini
tidak membuat kerja-kerja untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, jadi inilah yang saya anggap sebagai satu yang masalah yang serius. Dan kembali kepada isu nasional, Datuk, Ya. Isu pemilihan tarikh pilihan raya itu sendiri pada hari Sabtu ni, 19 bulan November 2022, juga cukup hot, Ya. Ianya diadakan di musim hujan dan terdapat risiko kemungkinan berlakunya banjir. Ya. Tidakkah ianya akan memberi kesan negatif ataupun backfire kepada calon Barisan Nasional di PRU kali ini secara keseluruhan, Ya. Kerana Parlimen dibubarkan oleh seorang Perdana Menteri yang datangnya daripada Barisan Nasional. Isunya lebih menjurus ke arah soal timing ataupun kesesuaian masa itu sendiri. Pendapat peribadi, Datuk? Bagi saya, Malaysia ni hujan turun sepanjang tahun. Tidak ada satu spesifik yang kata kita boleh adakan pilihan raya pada bulan tersebut, tak ada hujan langsung dan cuaca semuanya baik. Tidak boleh. Kita tidak boleh menentukan. Tidak siapa boleh menjamin, Ya, sebab sejarah membuktikan bahawa dulu bulan 4 pun berlaku banjir, jadi tidak menentu. Macam di Kelantan, Terengganu, banjir berlaku tiba-tiba, bukan ikut musim. Memang kita tahu dari dulu, masa kita belajar dulu, November hingga Mac, hujan angin monsun pantai timur, Mei hingga September pantai barat. Ini semua tahu. Tetapi adakah hujan sekarang hanya turun dalam bulan-bulan tertentu mengikut monsun? Tidak masuk akal langsung. Jadi bagi saya, tarikh pemilihan itu sudah sesuai, mengikut maksudnya cuti persekolahan dan sebagainya. Maka memang timing tu saya rasa tidak mempunyai masalah. Apa akan jadi kalau kita tangguh lagi sampai tahun depan? Tiba-tiba ada pula hujan waktu itu lagi teruk, melanda banjir merata-rata tempat. Jadi bagi saya timing sudah bagus. SPR pun dah kata mereka akan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi masalah banjir di kawasan-kawasan yang tertentu. Bentuk kerajaan cukup cepat selepas PRU untuk menangani isu banjir, Itu satu. Itu bukan isu banjir saja. Kita mesti pastikan, kita mesti lihat bahawa sekarang berapakah jumlah pelabur asing datang ke negara Malaysia? Saya nak tanya. Sejak penubuhan Kerajaan Pakatan Harapan, kemudian ada kerajaan campuran, kemudian walaupun ada kerajaan barisan Perdana Menteri datang dari Barisan Nasional, berapa banyak pelaburan datang? Pelabur dia sebelum datang melabur, dia akan tengok pada kestabilan politik. Betul. Walaupun Perdana Menteri 1 tahun tu Perdana Menteri dari Barisan Nasional dan 1 tahun dari Perikatan. Maka bagaimana mereka nak datang melabur? Mereka nak tengok sama ada negara itu stabil untuk 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Bukan negara stabil untuk 6 bulan, 7 bulan dia orang nak datang. Tidak. Jadi faktor itu lebih penting. Jadi 4 tahun ni yang saya sebagai pensyarah dulu yang mengajar mata pelajaran ekonomi. Jadi bagi saya rasa faktor ini lebih penting. Pelabur asing tidak masuk langsung sama sekali. Kalau ada bukti, tunjukkan. Tidak ada. Kan? Jadi kita perlu lihat pelabur tidak ada, peluang pekerjaan tiada. Kan? Ramai yang menganggur. Ramai yang berada masuk dalam, dulu kita bangga sebab kita dapat mengurangkan B40. Tapi tiba-tiba B40 semakin menaik. Semakin naik. Jadi inilah isu yang paling penting. Jadi kita perlu wujudkan satu kerajaan yang stabil. Kerajaan yang stabil. Maka kerajaan yang stabil itulah kita dapat membawa, menarik masuk pelaburan. Even pelancong datang pun dia rasa negara ini selamat. Sekarang mana ada dia fikir selamat? Kan? Dulu kita dah macam bergaduh dengan beberapa negara dah, kan? Jadi dalam tempoh 4 tahun ni, saya nampak walaupun kita ada pertumbuhan ekonomi secara perlahan, tetapi ini tidak mencukupi kerana pelaburan bila tiada pelaburan, tidak ada pertumbuhan industri-industri, kilang-kilang, peluang pekerjaan. Malah ramai yang lari ke negara lain. Kalau kita tidak dapat tarik mereka pada buat masa sekarang, bila lagi? Begitu. Jadi faktor banjir faktor banjir, faktor cuaca yang tidak menentu, kadang-kadang angin kuat, kan? Jadi inilah yang kita tidak boleh lihat macam contoh ada setengah negara berlaku gempa bumi. Bolehkah kita predik
bila akan berlaku gempa bumi, bila tidak. Kan begitu juga di sini, kita tidak boleh predict hujan atau tidak hujan. Ya, bulan lalu pun hujan juga, hujan sampai Kuala Lumpur banjir, ada juga 3 bulan dulu banjir kat Shah Alam. Kan ini kita tidak boleh predict sebagai satu-satu penghalang daripada kita menjalankan pilihan raya. Maklumlah negara kita Malaysia negara monsun tropika Faktor ekonomi itu penting, betul Datuk ya. Kembali kepada moto Barisan Nasional pada kali ini, kestabilan dan kemakmuran. Kembali kepada isu setempat, apa lagi yang Datuk akan lakukan untuk menambahbaikkan kualiti kehidupan di Parlimen Batu, terutamanya di kalangan B40. Tadi Datuk pun ada cerita kepada saya tentang masalah isu parkir dan sebagainya. So saya nampak di kawasan sini seperti mana saya bagi tahu rumah-rumah PPR ni ialah rumah tumpuan mana dulu mereka duduk rumah kampung. Rumah kampung, rumah yang agak selesa dulu. Tetapi selepas pemindahan tu masuk ke rumah flat tu, rumah PPR tu, maka kita nampak masalah parking yang tidak mencukupi. Jadi bila parking tidak mencukupi, sampai saya boleh nampak ada orang dia orang tak pakai gear. Tak tarik gear. Jadi dia brake, dia tak tarik brake. Jadi kereta tu ditolak depan belakang untuk setiap kali bertindih parking. Sampai ke tahap sebegitu. Jadi ini merupakan masalah yang serius. Jadi saya nampak di Taman Batu Muda, Pekan Batu 5, Pekan Batu, begitu juga Taman Wayu dan Intan Baiduri. Di Taman Intan Baiduri pun memang isu ni merupakan satu masalah yang serius. Parking tiada. Sampai kereta tu dipark di tepi jalan yang besar. Jadi bagi saya, DBKL perlulah membuat rumah PPR dengan ada parking facilities. Sekarang dah ada rumah PPR tetapi parking tiada. Jadi DBKL perlu membina parking bertingkat. Tapi ada juga isu, saya tengok parking bertingkat tapi orang tidak mahu pergi park ke tingkat 4. Kerana apa? Mereka lebih selesa dengan park tingkat bawah. Jadi saya ada juga cadangan di mana kalau tingkat 4 tingkat, dari tingkat 4 ada laluan bridge connecting to PPR tu. Maka apa akan berlaku? Orang akan naik ke tingkat 4 ataupun park di tingkat 3 contohnya, tingkat 2, mereka lebih selesa untuk naik ke tingkat 4 dan keluar masuk ke kawasan PPR tersebut. Easy access. And sekarang ada taman permata. Kadang-kadang ada setengah tempat tiada tempat permainan kanak-kanak. Even yang kecil pun tak ada. Jadi saya mencadangkan kalau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 parking, tingkat 4 tu buatlah taman rekreasi. Mungkin surau pun boleh ditempatkan di sana. Jadi ini akan menjadi satu aglomerasi, satu tempat mana segala-galanya ada di situ. Jadi saya mencadangkan itu yang sebagai pertama. Yang kedua masalah di sini ialah 15 tahun yang lalu ni tidak ada affordable house dibina di kawasan ini. Sedangkan saya buat some studies ni, saya dapati penduduk sini bertambah tiap-tiap tahun sebanyak 3% dan ke atas. Jadi penduduk tak bertambah tetapi perumahan zero. Apa jadi? Jadi inilah saya tekankan di sini di mana pemaju ataupun pihak kerajaan DBKL harus membina lebih banyak rumah-rumah mampu milik. Rumah high cost punya rumah ada 700,000, 800,000. Bagaimana orang yang B40 ni mampu ke mereka beli? Itu hanya mampu lihat saja. Jadi saya juga dalam manifesto saya sudah highlight mana saya sudah mengenal pasti tanah-tanah untuk pembinaan rumah mampu milik ni. Antaranya Sentul Pasar hingga Bandar Baru, tanah yang besar tu. Boleh dibina rumah mampu milik. Dengan fasiliti parking bertingkat. Awal-awal sediakan. Kemudian di tempat-tempat lain pun begitulah. Kita membawa kemudahan di Batu Muda, satu lagi kawasan yang mana kita boleh membina rumah affordable house. Yang kedua, kita ada juga rumah sewa dan rumah beli. That means the PPR house you can buy or you can just lease. Leasing lah, bayar sewa dengan DBKL. Ada keluarga yang mampu beli, tapi DBKL tidak menjualnya.
Kenapa tidak menjualnya? Kerana DBKL sendiri tidak mempunyai unit yang cukup apabila berlaku bencana alam dan sebagainya. Untuk penempatan tu tak banyak. Jadi this is very serious. Saya rasa DBKL, sama ada DBKL bina ataupun DBKL melalui proses penswastaan dan sebagainya, membina rumah-rumah affordable house ni. Dan kalau boleh kena jual kepada yang mampu nak beli tu, juallah kepada mereka. Kemudian ini ada kebanyakan rumah-rumah ni di mana dirun oleh JMB. Pemilik hanya bayar RM42. Kadang-kadang sewa pun mereka tak dapat mampu bayar. Apa pula dengan RM42 kan? Dia bayar, tetapi JMB nak buat semua repairing dan sebagainya tak mampu. Jadi saya mencadangkan juga, ya, di mana DBKL juga boleh terus membantu sehingga kalau 100% dibeli oleh pihak swasta tidak apa. Sini kebanyakan lift ni rosak. Ada 2 lift. Satu lift rosak, satu lift akan berhenti di setiap tingkat. Saya ada juga flats yang lama. Ya, Sri Kelantan, Dewan Sri Perak, ini flat Sri Perak, ini semua flat Sri Pangkok, ini semua yang dah berusia 40 tahun ke atas. So perlu diperbaiki ataupun perlu ada pembinaan semula perumahan-perumahan di kawasan ini. Jadi inilah faktor-faktor saya anggap yang paling penting yang perlu kita lakukan. Rumah mampu milik perlu dibina 1-2 lagi. Dan berbalik kepada isu vandalisme juga, kalau lift tidak boleh beroperasi, masalah ataupun isu penyelenggaraan itu sendiri. Baik, Dato' A. Koholen Pillay, kata-kata akhir anda, janji anda, aku janji pada pengundi kerusi Parlimen P115 Batu. Bagi saya, janji ini harus ditepati. Sebab itu kita kata aku janji. Kalau saya janji tapi saya tak dapat tunaikan, maka itu bukan janji lagi. Itu just saya punya statement biasa kan. Tapi kali ini dalam aku janji ini saya buat 9 teras. 9 teras saya tekankan. Jadi aspek pendidikan saya beri keutamaan dalam teras ni. Kenapa? Kerana saya sebagai mantan cikgu, ya, bekas cikgu, jadi saya bagi penekanan kepada pendidikan di kawasan Parlimen Batu P115. Anak-anak sini, anak-anak keluarga Batu ni perlu mendapat pendidikan asas yang secukupnya. Jadi sebab itulah salah satu manifesto dalam teras satu ni ialah kita akan membuat pusat tuition keluarga Batu. Mana semua rumah-rumah PPR ni sekurang-kurangnya rumah-rumah PPR ni perlu ada pusat tuition keluarga Batu. Apa maksud dia? Pelajar-pelajar tingkatan 5 yang duduk di rumah flats yang environmentnya tidak kondusif, mereka boleh datang belajar di pusat tuition dan sebagainya. Yang kedua yang menarik saya bagi, semua anak-anak muda yang berjaya dalam SPM atau STPM mendapat tempat di universiti, mereka akan diberikan laptop percuma, ya, kepada anak-anak murid. Saya memberi keutamaan kepada pendidikan. Ini untuk anak-anak muda kita. Untuk golongan yang baru nak kahwin, golongan yang peringkat pertengahan tu, bagi mereka saya nak affordable house. Bagi saya nak selesaikan masalah seperti parking dan sebagainya. Tetapi bagi anak-anak yang sedang belajar, saya nak mereka ada pusat tuition keluarga Batu. Sekolah-sekolah juga saya akan mencari dana untuk membantu sekolah-sekolah juga. Sekolah-sekolah berada dalam keadaan daif, ya, keadaan yang uzur. Ada sekolah macam perlu. Jadi saya kalau dapat dipilih menjadi ahli Parlimen Batu, saya akan berjumpa dengan Menteri Pendidikan dari parti yang sama, Barisan Nasional, maka saya bolehlah bawa pembangunan di kawasan ini. Kalau yang menang tu parti lain, bagaimana dia nak berganding bahu dengan Barisan Nasional peringkat pusat untuk membawa perubahan? Another 5 years takkan ada perubahan. Jadi inilah yang saya tekankan dalam manifesto saya. Pembangunan dan pembaharuan, kestabilan dan kemakmuran, ya.
Datuk A. Kohilan Pillay, Ya. calon Barisan Nasional P115 Ya. Batu. Ya. All the best, Datuk. Thank you. Ya. Terima kasih. Splendid, Datuk. Terima kasih.